Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farah Atikah binti Mahsan. Hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Istilah Melayu merujuk kepada pengertian yang luas dan juga pengertian yang sempit. Bagi pengertian yang luas, istilah Melayu ini merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang mendiami semenanjung tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisionalnya disebut sebagai gugusan Pulau-Pulau Melayu. Penggunaan istilah Melayu secara amnya merujuk kepada suku bangsa yang boleh berbahasa Melayu dan menetap di semenanjung tanah Melayu, pantai timur Sumatera, Brunei dan beberapa tempat lagi yang berdekatan. Istilah Melayu mempunyai 4 peringkat, iaitu peringkat yang pertama adalah bahasa Melayu Purba, peringkat yang kedua adalah bahasa Melayu kuno dan peringkat yang ketiga adalah bahasa Melayu klasik dan seterusnya adalah bahasa Melayu moden. Sebelum kedatangan British di tanah Melayu, bahasa Melayu ini telah mencapai kedudukan yang tinggi dan berfungsi sebagai bahasa pentadbiran dan bahasa pengantar di institusi pendidikan. Pada peringkat awal penjejahan British di tanah Melayu, bahasa Melayu masih lagi digunakan dalam sistem pentadbiran dan urusan rasmi. Namun, selepas berlakunya Perang Dunia Kedua, bahasa Melayu ini dilihat mula terpinggir apabila British telah menyedari bahawa bahasa Melayu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan mereka terhadap Jepun. Oleh itu, British telah mengambil langkah dengan menggunakan bahasa Inggeris secara meluas di tanah Melayu. Hal ini disebabkan pihak British tidak mahu orang-orang Melayu bersatu dan menentang mereka. Pihak British juga telah mengubah dasar pendidikan di tanah Melayu iaitu apabila menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, dan pada ketika itu bahasa Melayu hanya digunakan di sekolah rendah sahaja. Bagi sesiapa yang lulus dalam bahasa Inggeris, mereka dapat menyandang jawatan yang profesional di dalam pentadbiran pada ketika itu. Namun pada abad ke-20, kesedaran mula timbul dalam kalangan sastrawan, wartawan, budayawan, guru-guru dan ahli-ahli politik terhadap kedudukan bahasa Melayu. Oleh itu, mereka telah berusaha dalam memperjuangkan bahasa Melayu secara individu ataupun secara berkumpulan dengan menggunakan penulisan dalam majalah dan akhbar-akhbar tempatan. Namun setelah tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 1957, wujud satu perlembagaan iaitu dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu, terdapat juga akta iaitu Akta Bahasa Kebangsaan di mana di dalam akta ini telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, iaitu bahasa yang digunakan dalam semua urusan rasmi kerajaan persekutuan, negeri, tempatan dan badan-badan kanun. Selain pada itu, terdapat juga Laporan Razak 1956 yang mencadangkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perpaduan dalam agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan negara dan menjadi alat utama untuk membentuk perpaduan kaum di Malaysia. Cadangan ini tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan perpaduan antara kaum di Malaysia terus terjalin. Antara tokoh yang memperjuangkan bahasa Melayu dan mahu bahasa Melayu menjadi kebangsaan adalah Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Zakbar. Perjuangan Zakbar dilihat dalam penulisannya iaitu Bahasa Kebangsaan Malaya selepas merdeka. Zakbar juga telah mengemukakan 6
enam sebab mengapa bahasa Melayu ini perlu untuk menjadi bahasa kebangsaan. Iaitu yang pertama adalah disebabkan tanah Melayu ini adalah negeri orang Melayu. Yang kedua adalah bahasa Melayu ialah bahasa tulen negeri ini. Yang ketiga adalah bahasa Melayu adalah perantaraan negeri ini. Yang ketiga adalah bahasa Melayu adalah bahasa yang hidup dan berkembang mengikut peredaran zaman. Yang kelima adalah bahasa Melayu telah menjadi bahasa Republik Indonesia pada ketika itu. Dan bahasa Melayu juga adalah bahasa yang mudah. Antara fungsi bahasa Melayu adalah bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan negara. Yang seterusnya adalah bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa perpaduan, iaitu bahasa Melayu digunakan sebagai alat penyatuan antara semua kaum yang terdapat di Malaysia. Yang ketiga adalah bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa rasmi, iaitu bahasa yang digunakan dalam sistem pentadbiran dan sistem rasmi negara. Dan yang keempat adalah bahasa Melayu merupakan bahasa ilmu kerana bahasa ini mempunyai ciri-ciri yang dapat mengungkapkan sesuatu konsep dalam pemprosesan ilmu. Selain itu, terdapat juga cabaran, namun pada masa kini terdapat cabaran dalam mengekalkan bahasa Melayu, iaitu cabaran yang pertama adalah persaingan dengan bahasa Inggeris. Akta Pendidikan 1996 dan Akta IPTS 1996 telah meluluskan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dan pada tahun 2003, penggunaan bahasa Inggeris bagi semua subjek matematik dan sains telah digunakan di semua peringkat. Hal ini telah mewujudkan persaingan antara bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Cabaran yang kedua adalah disebabkan sikap penutur itu sendiri. Apabila penutur ini mereka memandang rendah terhadap penggunaan bahasa ibunda, apabila mereka menganggap sekiranya mereka bertutur dalam bahasa Melayu, mereka dianggap ketinggalan zaman. Dan mereka juga mempunyai minda yang mengatakan bahawa negara tidak akan maju sekiranya tidak menggunakan bahasa Inggeris. Yang seterusnya, cabaran yang seterusnya adalah mengaruh media elektronik, iaitu tidak menggunakan bahasa Melayu yang sewajarnya dari segi pertuturan, ayat, istilah, bahasa rojak dan sebagainya. Seperti yang kita dapat lihat remaja pada masa kini menggunakan bahasa Melayu di dalam WhatsApp sebagai bahasa ringkas dan mencampur adukkan bahasa Melayu itu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.